Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Orang macam ni kok gaduh. Kita sampai ke bahagian yang kedua surah Taubah. Bahagian kedua ni daripada ayat 38 hingga 122. Empat kategori munafik. Sebelum kita nak terang tentang munafik ini, kita kena faham munafik terzahir dalam keadaan senang. Dia terzahir dalam keadaan umat Islam senang. Kita taklah kata di Madinah ni Nabi dan para sahabat senang. Susah juga. Tapi kalau banding susah Mekah dengan Madinah, susah Mekah lagi. Kan? Sebab susah Mekah ni duduk bawah, tertindas. Di Madinah susah tapi atas. Susah tapi menguasai. Di Mekah susah dikuasai. Madinah susah menguasai. Menguasai arena dua ni. Dua pertentangan ni. Di Mekah dikuasai. Di Madinah menguasai. Susah dua-dua. Tapi nak banding mana senang? Senang Madinah lah. Kalau kata susah dua-dua. Tapi di antara dua ni mana senang sikit? Madinah lah. Sebab Madinah ni zon menguasai. Bila ada unsur senang, walaupun susah juga, munafik zahir. Adalah sifat-sifat ni sifat munafik. Ada yang munafik kafir sampai kembali ke rahmatullah. Ada yang asal munafik tapi jadi sahabat. Mungkin sebab inilah Nabi tidak tahu semua orang munafik. Dia hanya sebahagian saja. Barangkali yang diketahui itu yang sabit mati munafik. Macam Allah Ta'ala dia menzahirkan 70 orang jumlah orang Arab Mekah yang memerangi Nabi dalam perang Badar. Bukan 70 sebenarnya, 1000. Tapi 70 tu hak mati. Hak mati kafir. Hak selain pada tu akhirnya akan masuk Islam. Jadi barangkali dari sudut ni juga kita boleh faham kenapa semua munafik tidak dizahirkan. Barangkali yang dizahirkan munafik yang mati sebagai munafik kafir. Tapi yang munafik jadi sahabat ni tak dizahirkan. Dan pula kita kena faham macam mana munafik jadi sahabat. Ubat dia adalah
pengajian. Kerana kes dia jadi sahabat, kes ngaji dengan Nabi. Jadi kalau munafik tak mengaji tu, berkekalan dalam munafik sampai kembali ke rahmatullah. Jadi kita sebagai orang yang mengaji wahyu ni, pengkajian, kalau kata munafik nak ada ubat, ada. Apa ada ubat dia? Ngaji. Itu so. Yang kedua, beza cara berhadapan dengan orang kafir, harbi dengan munafik. Dengan orang bukan Islam ni, dengan orang yang bukan Islam ni, yang zahir bukan Islam dia boleh jadi dengan lisan, dia boleh jadi dengan sinan. Selama mana tidak berlaku gangguan, lisan rasa mati. Bila berlaku gangguan, dia nak bunuh kita, maka berlakulah perubahan daripada lisan dengan sinan. Apa sinan? Pedang. Tapi dengan orang munafik, tidak ada syariat dengan pedang kepada mereka. Hanya dengan lisan saja. Sebab orang munafik ni, kita kena hukum zahir. Sebab zahir tu nampak macam orang beriman, kan? Jadi layanan tu serupa dengan orang zahir beriman, orang lain. Kita tak boleh dengan pedang, sebab tak nampak dalaman dia tu, tak nampak. Tapi sifat tu ada, sifat tu wujud. Alamat-alamatnya dia beritahu. Tapi siapa dia secara pasti, muktamad, Nabi pun tahu sebahagian. Mungkin sebahagian ni yang pada natijah akhir tu memang dia takkan ubah fahaman dia, munafik sampai kembali ke rahmatullah. Jadi kalau tanya soalan, kalau berurusan dengan orang munafik ni, beza dengan orang kafir harbi ialah orang munafik ni dengan lisan, tak boleh dengan pedang. Beza dengan kafir harbi, dia ada dengan lisan muqaddimah, dia ada dengan pedang kemuncak. Orang munafik ni kita kena layan dia seperti orang Islam. Jadi ayat 38 ni adalah mukaddimah tajuk ayat tentang munafik. Dia kata munafik yang tidak pernah, satu munafik tidak pernah menyertai ekspedisi jihad. Dalam istilah Quran dia ada satu mujahadah jihad. Mujahadah susah li nafsih, untuk diri kita. Jihad li ghairih, untuk orang lain. Mukaddimah jihad ialah lisan. Kemuncak dia ialah pedang. Kasut mujahadah merujuk pada li nafsih, nafsu. Tapi kalau sudut bahasa Arab, mujahadah jihad makna serupa je. Mujahadah dengan jihad ni makna serupa, tapi dia sudut penggunaan. Mujahadah lebih guna pada berlawan dengan nafsu kita. Tapi jihad berhadapan cabaran dengan orang yang kita ajak, barangkali dia terima, barangkali dia tak terima. Mana mujahadah lebih pada nafsu, jihad lebih kepada orang. Jihad ni lebih pada orang. Bila berhadapan dengan orang ni, kita bercakap, jihad tu. Tapi kalau nafsu kita lawan, mujahadah dia panggil. Lawan dia nak ikut wahyu, mujahadah. Nak terang wahyu kepada orang lain, jihad. Nanti di hujung surah Taubah akan ada ayat dua-dua dituntut. Mujahadah dan sudut mengaji dituntut, jihad pun dituntut. Tapi bahagi dua. Jangan semua pergi jihad, jangan semua pergi ngaji. Bahagian ngaji ada, bahagian jihad ada. Tukar taki. Supaya jangan terjadi, kalau jihad saja tanpa pengajian, takut-takut nanti jihad tanpa ilmu jadi makna lain, bukan makna jihad. Sebab jihad ni syariat. Bila sebut syariat mesti dengan ilmu, bukan dengan nafsu. Sebab jihad ni jalan pintas ke syurga. Kalau silap cara, masuk neraka. Nampak tak?
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kenapa dia sebut orang-orang yang beriman? Padahal tajuk ni tajuk munafik. Ini satu persoalan. Dan satu benda yang kita perlu jawab, bila sebut Allah sebut beriman ni, makna Allah mengharapkan makna tu kepada orang munafik ni. Dia masih buka peluang kepada orang munafik ni supaya jadi iman sungguh. Barangkali dia ni orang yang lemah iman, jadi sempurna iman dia, ataupun dia tidak beriman, jadi beriman. Jadi bukan pada lafaz, tapi pada yang diingini oleh Allah. Jadi Allah ada keinginan supaya orang munafik ini jadi beriman dengan ayat ni. Kalau tidak beriman, jadi makna beriman. Kalau tidak sempurna iman, jadi makna sempurna iman. Kalau lemah iman, jadi sempurna iman. Kalau tidak beriman, jadi makna beriman. Kalau soalan tu tubik. Sebab ayatnya ayat munafik, dia ya ayyuhalladzina amanu. Sebab sahabat yang beriman tak berat, malah bersemangat nak jihad. Hak berat ni sebab munafik. Jadi ayat ni kata, mengapa kamu malakum idza qila lakum malakum, mengapa kamu ni idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu, infiru, berangkatlah jihad pada jalan Allah, fi sabilillah, fi sabilillah saqaltum, kamu merasa berat, kamu merasa berat. Jadi apa punca jadi munafik? Ialah nampak dunia, tak nampak akhirat. Apa punca jadi munafik? Ialah nampak dunia, tak nampak akhirat. Sebab tu bila mengaji, makna wahyu, hilang keinginan kepada dunia, kepada akhirat, maka hilanglah sebab munafik tu. Bila hati kita ni akhirat lebih diutamakan daripada dunia, munafik pun hilang. Jadi macam mana nak hilang sebab munafik apa tu, nampak dunia tak nampak akhirat ni? Mengaji ya? Mana kalau tak mengaji, tak tukar apa tu nampak tak nampak ni. Nampak akhirat ni, sebab akhirat ni barang tak nampak. Akhirat ni nak tunjuk korang tak boleh. Maksud nampak-nampak ni bukan nampak dengan mata, nampak dengan telinga. Kalau telinga tak pasang untuk dengar, mana ada. Jadi beriman kepada akhirat ni maksud dia, barang tak nampak biar bagi nampak, dengan bukan mata kasar, dengan hati kita. Jadi sekarang ni timbul rasa takut tu, kesan daripada makna Quran tu lah yang menampakkan akhirat kepada kita. Sebab nak tunjuk tak boleh. Dekat luar mana ada akhirat belaka, dunia belaka. Jadi cinta akhirat ni daripada ayat Quran. Kalau Quran tak kita tajuk akhirat, kata habuk akhirat tak ada kita. Dia kata araditum, apakah kamu berpuas hati? Kalimah radi ni puas hati. Bil hayati dunia, betul? Kamu tidak puas. Mana kamu tidak puas ataupun tidak redha. Kamu redha, suka, terlalu suka
dengan kehidupan dunia dari akhirat. Tuhan buat dunia ni, sifat dia tidak pernah dapat sempurna secara mutlak. Tak pernah. Tak pernah. Orang kaya pun, kalau ada rumah, ada tak puas hati. Kalau ada 4 bilik, patut 5 bilik. Kalau ada 6 bilik, patut 6 bilik. Tapi biasa anak ni rasa pada dah anak kadang-kadang lagu tu. Dia barang-barang penat ni biasa dia tak macam harta, dia tak penat. Lagi nak banyak, lagi nak banyak. Dia kata fama mata'ul hayatid dunya, tidaklah kesenangan dunia itu dibanding dengan akhirat. Fil akhirah ni dibanding dengan akhirat, illa qalilun, melainkan standard dia sedikit je. Mana kesenangan dalam konteks duniawi ni Tuhan bagi separuh mutlak tu. Kalau comel separuh, tak puas hati lagi. Kan? Semua benda dunia ni semua sempurna ni tak mutlak. Anda beritahu semalam kan? Kalau kita nak sempurna mutlak tu melibatkan Allah saja, iaitu kasih sayang dia dengan keampunan dia. Kalau bukan melibatkan Allah Ta'ala, dunia, Tuhan buat lagu tu supaya kita tak jatuh hati dengan dunia. Tapi jatuh hati juga sebab tak ada bandingan. Bila ada bandingan akhirat, dia tak ada apa dunia ni. Mana bila kita ngaji akhirat, dunia ni nak juga. Tapi tak ada lah sampai kemaruk, sampai kan, hanya sekadar tu dunia ni sampai kita masuk neraka bukan dia. Jadi sekadar lah, kita faham standard dunia lah ya, kan? Beza, mesti beza, mesti ada. Mesti ada beza, mesti insya-Allah. Sebab Allah beritahu. Jika kamu tidak berangkat berperang, illa ni bukan kecuali. Jika tidak. Jadi illa ni boleh makna kecuali. Kat sini jika tidak. Illa tanfiru. Jika kamu tidak berangkat berperang, tidak berjihad, waktu jihad ni perlu. Sebab waktu ni dunia luar ni berhajat kepada orang Islam. Bukan nak angkat pedang sangat, tapi kalau tak angkat pedang mati kita. Kan ibarat gini, ibarat kita ni ada hospital. Orang ni lari daripada hospital nak bakar hospital. Dalam hospital tu ada doktor, ada jururawat, ada pesakit. Mana kalau kita lock pergi orang yang nak bakar hospital ni, mana doktor mati, hospital tak ada. Jadi tempat nak berubat kat mana? Gitu istilah dia. Jadi nak jaga sebab hospital ni maslahat kepada orang lain. Orang ni dia ni sebab dia nak bakar hospital, kena tembak dia, tengok mati. Tak selamatkan hospital, bukan nak bunuh dia sangat. Tapi kalau dia berhenti, kita mau masuk hospital pula, rawat dia pula, boleh rawat lagi. Gitu mau Islam ni, bukan nak bunuh sangat. Nak selamatkan hospital. Jadi makna dia, orang hospital tak boleh berjuang. Dalam keadaan orang luar nak bakar hospital duduk saja rasa. Nak duduk senang dalam hospital. Dalam mati belaka. Illa tanfiru. Jika kamu tidak berangkat berperang, yu'adzibukum azaban alima. Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih. Jadi kenapa dia Tuhan nak susah? Sebab susah itulah tanah yang subur untuk melahirkan mana iman. Duduk senang ni memang tak boleh.
Wa yastabdil, dan dia akan menggantikan kauman, satu kaum, satu bangsa yang lain yang akan memperjuangkan agama ni. Kalau kita tak usah mengaji Quran, Allah bagi orang lain ngaji Quran. Tak usah mengajar Quran, orang lain ngajar Quran, tapi azab kena kita. Jadi bukan Allah, bukan Quran berhajat kepada kita, Allah berhajat kepada kita. Kita berhajat kepada Islam, kita berhajat kepada Quran. Kamu tidak dapat membahayakannya. Wala tadurruhu. Hu ni balik kepada agama Allah. Syai'ah, sedikit pun. Mana kalau kita taksir ke Quran, tak terjejah agama ni. Kita terjejah. Agama tak terjejah, orang beragama tu terjejah. Apa? Allah azab, berlaku musibah. Nak bagi sedar sikit. Agama tak terjejah, Quran tak terjejah. Quran ni gitu. Orang yang beragama tu mungkin Allah hukum dia sebagai ibrah kepada dia, kan? Pengajaran kepada dia. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa. Illa tansuruhu, jika tidak kamu menolongnya, Nabi Muhammad, agama Nabi Muhammad, faqad nasarahullah, Allah pasti akan menolongnya. Dan Allah pun telah menolongnya ketika akhrajahu, dia mengeluarkannya ni, mereka telah kafir. Masa mengeluarkannya ni bukan usir keluar, bukan. Bukan Nabi ni melarikan diri, bukan. Makna tindakan-tindakan Arab Mekah ni menyebabkan Nabi ni Allah suruh, datang perintah suruh keluar daripada Makkah, kan, menuju ke Madinah. Jadi Nabi bukan pelarian. Nabi tinggal Mekah ni atas arahan wahyu. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi pergi dulu dah. Nabi pergi kemudian. Kalau nak lari ni pergi dulu. Ni dia kemudian, paling kemudian sekali. Dia tinggal Rasulullah Abu Bakar, hal lain pergi dulu. Boleh kata. Sedang dia ni yang kedua, Sani yang kedua dari dua orang. Sedang dia ni, dia tu Nabi yang kedua dari dua orang. Idhuma, ketika mereka berdua fil ghar, di dalam gua. Ketika mereka berdua di dalam gua, mereka berkata kepada temannya, yaqulu li sahibihi. Teman ni makna satu pengiktirafan Allah Ta'ala kepada Abu Bakar, bahawa Abu Bakar ni adalah sahabat Nabi. Kenapa dia tak kata la takhaf, dia kata la tahzan? Beza apa la takhaf kepada la tahzan? La takhaf, takut akan diri sendiri. Nak menggambarkan Abu Bakar bukan takut dia, bukan takut dia, tapi takut Nabi cedera. Dia tak bimbang, dia mati tak apa. Kalau dia kata ke Abu Bakar, la takhaf, jangan kamu takut kepada diri kamu. La tahzan, jangan kamu bimbang kepada diriku. Tahzan ni bimbang orang lain. Takhaf, bimbang diri sendiri. Tahzan, bimbang orang lain.
Contoh, sedih atas diri dia ke atas orang lain? Atas orang lain. Contoh macam cerita Yakub ni, sedih atas kehilangan Yusuf. Tahzan. Kalimah tahzan ni lebih bimbang atau sedih atas orang lain. Takhaf atas diri sendiri. Bila Nabi tengok Musa takut ke ular, takut ular tu membahayakan dia, dia kata ke Musa, la takhaf. Dia tak kata la tahzan. Sebab takhaf tu makna nak Allah nampak Musa takut akan bahaya dia. Dia guna la takhaf. Tapi Nabi nampak Abu Bakar bimbang akan diri Nabi, bukan bimbang atas diri dia. Jadi Allah guna lafaz Nabi ke Abu Bakar ialah la tahzan. Nak beritahu Abu Bakar bukan bimbang atas diri dia, Abu Bakar bimbang atas diri Nabi. Jadi bimbang atas diri Nabi inilah menunjukkan Abu Bakar ni telus, dia tiada kepentingan. Kita ni tak boleh ukur kita ni. Kalau dua dalam susah, mikir kita dulu. Sebab kita ada kepentingan. Orang yang kepentingan pada sahabat saja pun tak ada dia. Kita mati tak apa, jangan mati sudah. Tapi bahaya, sebut lagu tu senang lah. Dia ada apa tu, sifat dia ada pada kuda. Kuda yang setia kepada tuan dia. Kalau kuda betul-betul harga mahal ni, hak jenis kuda perang ni, Maulana Hurai, hak jenis perang sungguh lah, dia takkan tinggal tuan ni. Kalau tuan ni jatuh, dia mati tak apa. Tu kuda mahal. Bukan kuda jenis kuda ni jenis makan gitu. Kuda jenis bawa. Dia ada jenis kuda bahagian apa, kita naik nak pergi mana-mana tu, kuda tu ada. Hak kuda perang ni jenis lain pula. Kita tak nak tengok kuda perang kat negara. Tapi kuda perang ni dia special. Kalau nak kata dia boleh, kalau dia berdiri tu kan, ya dia ada cara bentuk berdiri, tunjukkan mahal harga dia. So satu lagi, kalau dalam perangan ni dia tak tinggal tuan dia mati. Bukan kerana apa tu, kuda ni ibarat macam memang dia sifat dia lagu tu kuda ni. Bila dia baik, bila dia kenal tuan dia sanggup mati demi tuan dia. Hak tu yang Allah sebut dalam surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ni Allah sebut tentang ketelusan kuda kepada tuan dia. Sanggup mati, sanggup kalau tengah kadang-kadang berceramuk berperang, sanggup pergi sama dengan tuan dia, sanggup mati sekali. Kalau tuan dia jatuh, dia akan keliling tuan dia. Biar dia mati dulu, tuan dia selamat. Kuda ni. Lepas tu ayat surah Al-Adiyat ni cerita bab kuda dengan tuan dia bandingan manusia dengan tuan dia. Innal insana li rabbih lakanud. Kenapa Allah sebut tentang kuda tu? Lepas tu tentang manusia pula. Sebab nak beza, nak bagi sedar manusia ni, tengok kuda dengan tuan dia, tengok manusia dengan tuan dia, iaitu Allah Ta'ala. Beza. Jadi kalau kuda ni kes nak selamatkan tuan dia, sanggup mati. Mana sifat mukmin yang sejati sanggup mati demi mempertahankan agama yang Allah bawa. Jadi sifat kuda ni ada pada Abu Bakar. Sanggup mati demi kekasih dia Rasulullah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi. Lalu Allah menurunkan ketenangannya atasnya. Jadi daripada ayat ni lah turun satu kesimpulan akidah
Barang siapa yang mengatakan bahawa Abu Bakar ini kafir, dialah kafir. Barang siapa yang menghina Abu Bakar, maka punahlah akidah dia. Sebab ayat khabari ini dia kuat. Ini ayat khabari, ayat pengkabaran. Kalau Allah tidak, ibarat dalam Allah ni tahu secara segala benda baik. Kalau Abu Bakar ni ending tak baik, Allah tak kacak lagu ni. Sebab Allah tahu dah ada ilmu dia, Abu Bakar ni ending ni baik. Ending dia sebagai seorang sahabat. Kan? Sebab Allah tahu benda baik. Jadi Allah sebut lagu ni kepada Abu Bakar. Mana pengkabaran, ayat pengkabaran ni, ayat khabari dia panggil. Barang siapa yang mengingkari tentang keimanan Abu Bakar, maka punahlah akidah dia. Kalau dia mati berkeadaan lagu tu, masuklah neraka selamanya. Wa ayyadahu, dan dia membantunya bijunudin. Dia membantunya dengan bala tentera. Mana sifat taat pada pemimpin, taat, lepas tu cinta kepada Rasulullah dizahirkan kepada Abu Bakar. Lepas tu perasaan Nabi dan Abu Bakar ni meletakkan pasrah kepada Allah, maka Allah pun membantunya dengan bala tentera yang tidak kamu melihatnya, lam tarawha. Daripada mulut. Lepas tu dia kata, kenapa dia kata wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla? Sebab sebelum kisah tu, Nabi dan para sahabat berkeadaan di bawah, ditindas. Di bawah, dikuasai. Tapi bila selepas episod turun ayat ni, berubah keadaan. Orang Islam pula menguasai medan. Medan waktu cabaran ni, Nabi dan para sahabat menguasai gelanggang. Sebelum ni dikuasai gelanggang, dikuasai. Lepas ni menguasai. Wa kalimatullahi hiyal uliya, dan kalimah Allah dah kalimah tertinggi. Bila Allah sebut lagu ni, memang lepas ni memang tak pernah jatuh Islam, sampailah orang Islam ni tinggal Quran baru jatuh. Maknanya dari sudut ketinggian ni memang terzahir, nampak beza sebelum dengan selepas. Mana zaman Makkiyah dengan Madaniyah ni beza. Makkiyah ni Islam dikuasai, Madaniyah ni Islam menguasai. Wallahu azizun, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Mana selama mana sifat orang beriman seperti sifat sahabat, maka beginilah berlaku. Tapi kalau sifat kita tidak sifat sahabat, tidak setia dengan wahyu, maka terbalik, akan berlaku terbalik semula. Infiru, berangkatlah ke medan jihad untuk susah dunia kita, untuk akhirat orang lain. Dalam konteks kemuncak sebab pedang. Khifafat wasiqala, dalam keadaan kadang-kadang ringan ataupun susah.
Mana ini adalah kemuncak jiwa yang patuh pada Allah ni, senang ke, susah ke, perintah Allah tetap perintah Allah. Keadaan tidak menjadi alasan. Menjadikan keadaan alasan itu munafik. Menjadi keadaan sebagai alasan munafik. Mana keadaan ringan ke, berat ke, perintah tetap perintah Allah. Lepas tu mengorbankan bi amwalikum, harta kamu, wa anfusikum, dan jiwa kamu, fi sabilillah, pada jalan Allah. Mana untuk orang lain kita diperintahkan untuk buang seorang munafik ni, alamat dia kita keluar modal kita sendiri. Itu cara dia. Kalau semampu kita keluar modal kita sendiri, untuk orang lain modal kita sendiri. Tak ada seorang munafik. Kalau boleh sampai tahap tu, tak ada munafik. Lepas tu kalau kita mengaji, Maulana dah sebut, senang ke, susah ke, mengajar tak mengajar, dia kena ada cabaran. Nak munafik ni kita nak ubah duduk dalam kita. Kalau dalam keadaan susah, kalau nak senang semua, tak boleh keluar munafik ni. Dia keadaan munafik ni dia akan keluar bila kita berkeadaan senang ke, susah ke, mengajar kena mengajar. Gitu. Zalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu. In kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Ayat berdua ni nak beritahu orang munafik kenapa tak ikut Nabi. Kalau kafir harbi ni dia bukan ikut Nabi, tak ikut isu ikut Nabi, nak lawan Nabi. Ni isu dia ni orang Madinah yang telah menzahirkan Islam dia munafik sebenar. Bukan sahabat lagi, munafik lagi. Kan? Tapi tak ikut Nabi. Kenapa? Allah jawab, lau kana kalaulah yang kamu ajak mereka itu bukan ajak jihad ni. Kita ni baru mujahadah baru, ajak ngaji baru tak. Ni ajak untuk orang lain ni. Ni kita ajak dah nak untuk diri kita. Kita bandingkanlah. Kan? Makna atas diri kita tosir. Atas orang lain lagi berat. Ni tajuk dah atas orang lain ni. Susah dunia kita untuk akhirat orang lain. Suatu konteks perjuangan, kalau ada mana rugi, itulah perjuangan. Hakikat dia untung, macam rugi. Itu perjuangan. Itu baru perjuangan. Kalau nampak untung tu, nampak zahir untung, itu bukan perjuangan. Perjuangan ni nampak macam rugi. Tak rugi, untung. Sebab dia kata ada keuntungan. Ikut Nabi ni macam rugi je. Macam rugi. Padahal untung. Kita tengok orang buat benda tu macam menyusah dia. Padahal menguntungkan dia. Itulah perjuangan. Kalau kita kata apa? Mau buat nyusah kamu ni. Jadi susah. Apa jadi susahnya? Sebenarnya dia jadi senang. Kita jadi susah, terbalik. Kita tengok orang yang buat benda tu, bunyi jadi susah buat apa? Duit ada dah, duduk sajalah. Dia macam kita ni, pergi sana, pergi sini. Buat susah ngaji buat apa? Kita mengaji ni, kita budak-budak sekolah. Buat susah, pening kepala ngaji pula. Kan? Orang yang tak buat benda tu, nampak cari susah. Sebenarnya, mengaji itulah cari senang. Tak mengaji itulah cari susah. Kalau orang yang tak nampak macam kita ni, hal kita buat ni, hal kita bagi kita petang ni, kita apa? Cari susah. Padahlah kan, nak pecah-pecah kepala pula. Nulis pula. Ada preso gini dah Ustaz ni, mari kita ni. Itulah. Atau kita dah kata
Kalau ada soalan kena jawab lagu dia. Kadang-kadang berlaku sebenarnya kan. Dia alamat-alamat munafik kalau lagu tu. Bukan, berlaku gini dalam ayat lepas ni kan. Dia ada cerita orang munafik kata kepada orang beriman. Orang munafik kata orang beriman, tambah iman ke? Ni ayat turun pula ni tambah iman ke? Dia sindir. Kalau konteks kita ni mana ayat turun dah. Konteks apa? Oh, tambah pula lah ilmu dia, kena jadi ngajar kita lah pula. Sindir. Munafik tu. Munafik. Paling kata lagu tu. Zaman Rasulullah, munafik kata kat orang beriman. Oh, ayat turun tu. Oh, tambah iman pula kita. Ini ujung surah At-Taubah ni. Tambah pula tambah iman pula ke ni? Ayat turun pula ni. Kita balik ngaji jadi sadah dah. Dia kata tu, dia cakap tu menyakit hati. Dia sadah dah kena ngajar kita lah pula. Sindir tu dah. Sindir. Sindir tu munafik. Sindir tu munafik ni. Kalau cakap lah bentuk kekaguman, terharu, nak ikut, tu cerita lain. Ni cakap bentuk-bentuk macam nyedak. Dia tak ngaji. Ada ustazah pula lepas ni. Kena buka kelas lah pula kampung ni. Padahal dia kan tak ngaji pun kalau itu buka kelas. Saja dia. Ni dalam hujung surah Taubah sebut. Bila turun ayat, munafik kata apa kat sahabat? Oh, tambah iman pula ni, tambah iman pula. Ayat baru turun. Dia kata tu sindiran kepada sahabat. Allah kata yang tambah iman pun. Aradun, ni harta. Aradun asal dia benda bukan asal. Harta qariban, dekat. Mana keuntungan? Ada untung, nampak keuntungan tu. Kan, mana hari sehari nampak. Jenis nampak sehari 100 riyal. Kalau 604 hari kan. Jenis lagu tu memang tak nampak. Jenis nampak macam tak nampak lagu tu. Sebenarnya lebih lagi. Tapi nak kata kalau nampak zahir, orang munafik pergi. Atau perjalanan dekat. Perjalanan dekat. Dekat pun tak pergi. Wasafaran qasidan. Sedang. Sederhana. Perjalanan tu sederhana. Tidak berapa jauh. Jauh tak dekat. Memang cabaran perang Tabuk tu. Kan? Lebih jauh daripada sini ke daripada Perlis, daripada Kelantan, daripada Perlis ke Johor jauh lagi. Dan 600 meter 600 kilometer. Perang Tabuk tu 50 hari. Pergi balik tu 50 hari. Jauh tak? Waktu jalan kaki 50 hari pergi balik. Lattaba'uk, mereka akan ikut engkau. Mana kalau konteks kita ni, kata kalau perang tak ada syarat, tak ada perang lagi lah ni. Mana dalam konteks kita ni ngaji lah, mujahadah li nafsih tu. Mujahadah li nafsih. Tak boleh semai tak. Jauh mari. Walakin ba'udat alaihim syuqqah. Akan tetapi tempat yang duduk tu sangat jauh bagi mereka. Sangat berat bagi mereka. Jauh tu berat lah maksud dia. Tak jauh mana pun.
Jadi munafik ni dia nak jaga hubungan sama manusia, dia takut orang terasa. Kita nak pergi sebenar. Sumpah nama Allah. Kan? Tak pergi juga. Wa sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Law istata'na la kharajna ma'akum. Law istata'na la kharajna ma'akum. Kalau kami sanggup, la kharajna ma'akum, kami akan keluar dengan kamu. Jika kalau kami sanggup, niscaya kami akan berangkat bersama kamu. Asalnya ta'ah. Bila istata'a, makna dia mampu. Sanggup apa ni? Sanggup duniawi ke sanggup ukhrawi? Bila menggunakan syarat dunia untuk buat barang akhirat, itu sifat munafik. Waktu kesimpulan surah Taubah, menggunakan hujah dunia untuk buat barang akhirat, alamat munafik. Cuma sifat munafik ni bukan untuk kita tengok orang lain, untuk diri kita. Mana menggunakan hujah syarat duniawi untuk barang-barang akhirat itu, yuhlikuna anfusahum, membinasakan diri mereka. Menggunakan syarat dunia untuk buat barang akhirat ni, macam dunia ni, macam akhirat ni nombor 2. Dunia tak depan untuk buat barang akhirat, itu membinasakan diri mereka. Allah mengetahui. Mereka kata hakikat dia mereka nak pergi sebenar, mengutamakan akhirat sebenar. Sebenarnya mereka berbohong. Mereka mengutamakan dunia mereka. Innahum lakadibun. Mereka mengutamakan dunia mereka. Kalau mereka mengutamakan akhirat mereka, pergi dulu lagi. Innahum lakadibun. Sesungguhnya mereka berdusta. Dalam Quran, bila sebut kesalahan, kesilapan Nabi, para Nabi, biasanya arahan belum ada, tak jelas. Jadi Nabi berijtihad. Kan? Dan ijtihad tu khilaful aula. Makna bukan yang lebih utama, maka akan berlaku teguran. Mana asal dia, bila arahan jihad, Tuhan nak zahirkan kepada sahabat ni, hak tagi tu munafik. Hak tagi tu munafik. Tapi bila munafik minta izin, Nabi membenarkan. Hak minta izin tak pergi tu, Nabi benarkan. Maka tak terzahir sifat munafik tu kepada para sahabat. Sebab itulah berlaku teguran. Cuma biasa dia, makna bentuk teguran Allah dengan Nabi ni berbeza dengan kita. Dengan kita ni Allah sebut salah dulu. Allah sebut salah dulu, baru Allah memaafkan. Dengan Nabi ni Allah sebut, Allah maaf dulu, baru sebut salah. Afallahu anka. Semoga Allah maafkan engkau. Kalau di bahasa kita biasanya, ataupun bahasa Allah Ta'ala dengan bukan Nabi, Allah sebut salah dulu, barulah innallaha ghafurur rahim. Dengan Nabi ni Allah sebut maaf dulu, baru sebut salah. Afallahu anka. Semoga Allah maafkan engkau. Memaafkan Nabi atas kesilapan Nabi, memberi izin kepada orang munafik untuk tak pergi perang, yang minta izin kepada dia.
Nabi ijtihad sebab tak ada larangan lagi. Nabi ijtihad membenarkan. Lima adin talahum, mengapa engkau beri izin kepada mereka untuk tidak pergi perang? Sebelum jelas bagi kamu orang-orang yang benar berhalangan, dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta. Jadi nak tahu munafik tak munafik ni daripada peperangan ni sebenarnya. Bila Nabi mengizinkan, jadi tak tahu hak mana yang sebenar betul-betul berdusta, yang mana yang betul-betul berhalangan, kan? Tak terzahir. Hatta yatabayyana laka, sehingga jelas kepada engkau orang-orang yang betul-betul berhalangan ataupun buat apa? Buat alasan. Tak ada halangan, buat alasan. Jadi buat alasan ni nipu. Wa ta'lama, dan engkau mengetahui al-kadhibin, pembohong. Dan Allah menjelaskan, la yasta'dzinuka, tidak akan minta izin kepada engkau, tidak akan minta izin kepada engkau orang-orang yang beriman dengan Allah dan akhirat, alladzina yu'minuna billah wal yawmil akhir, untuk berjihad dengan harta mereka dan diri mereka. Untuk berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Yakni tidak mungkin mereka meminta izin untuk tidak berjihad, padahal dalam hati mereka terdapat kecintaan kepada kebaikan dan keimanan yang buat mereka ingin berjihad. Jadi orang-orang beriman ni sifat dia nak susah. Nak susah bersama Nabi. Nak susah bersama Nabi. Ataupun sangat susah bersama Nabi. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Oleh kerananya dia memberitahukan bahawa orang-orang yang bertakwa tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak berjihad. Malah nak pergi, nak sangat pergi terbalik. Nak susah bersama Nabi untuk akhirat orang lain. Jadi sifat munafik Allah beritahu ialah tak sanggup susah untuk akhirat orang lain. Tapi buat satu demi kesenangan duniawi dia. Dia tak yakin bahawa ikut Nabi ni hakikat dia senang. Dia nampak hakikat dia susah. Kebodohan. Para sahabat Nabi yang beriman nampak ikut Nabi adalah kecerdikan, kesenangan. Innama, hanya saja, yasta'dzinuka, meminta izin kepada engkau, alladzina la yu'minuna billah wal yawmil akhir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat.
Sama ada tidak beriman dengan keimanan yang sempurna atau tidak beriman sama sekali. Dua. Kalau tidak beriman dengan keimanan yang sempurna, lemah iman, munafik. Atau tidak beriman sama sekali, munafik akidah. Wartabat qulubuhum, hati mereka ragu-ragu. Ragu-ragu mana yang hakikat senang, bakal senang, ikut Nabi ke ikut nafsu. Kan, dia ragu-ragu yang bakal senang ikut Nabi ke ikut nafsu. Malah yang menguasai dia ikut nafsu tu yang hakikat senang. Ikut Nabi ni nampak macam hakikat susah. Berlaku pertembungan antara nak senang akhirat dengan nak senang duniawi inilah yang dimaksudkan yataraddadun. Fahum fi raibihim yataraddadun. Maka dalam mereka pada keraguan mereka ni saling berulang-alik. Kejap kata rasa senang belah ni, kejap rasa senang belah ni. Kejap senang belah nafsu, kejap rasa senang belah wahyu, tak mantap. Kejap nak ke A, kejap nak ke B, tak mantap. Tidak mantap itu menyebabkan secara takwini Allah tidak beri taufik kepada mereka untuk pergi perang. Sebab tu mereka tidak ada persiapan sungguh-sungguh. Mereka tak segi sebenarnya. Walau aradul khuruj, kalau betul-betul dia nak keluar, sangat susah untuk akhirat orang lain, la'addu lahu addah, nescaya mereka akan menyiapkan persiapan, persediaan. Ikhtiar untuk susah. Mesti ada ikhtiar untuk susah. Ini jadi bimbang. Kalau apa, kadang-kadang kita tak, orang yang kita tak nampak lama kena tanya khabar juga kadang-kadang. Hari ni kita mengajar apa tu Tampasir, kita tak berasa juga sebenarnya. Kawan tu dah 3 minggu dah kembali ke rahmatullah. Dia tukang kadang-kadang kalau ganti buat air kita, orang dia tadi daripada start kita ngajar lama dah pada tu pasir tu. Orang dia makin kurus kita tak sihat tuan ni kata. Sekali bila tak baiklah, tak tanyalah kita. Lepas tu hak yang beritahu kita pun dia pun tak tahu juga. 3 minggu dah meninggal. Allah SWT. Kedah sangat je dia. Masuk orang kampung dah suka ikut. Tua dah. Umur 70-80 gitu kan. Tapi dia memang daripada dulu memang nampak jiwa dia memang jiwa jenis minat. Tak ada miss lah. Kan mana di antara orang yang jaranglah miss lah. Tapi dia tak ada. Kita pun tak tanya pun tak. Dia beritahu meninggal dah. Masa musim PKP ni dia ada lagi. Tak buat air. Kalau tak tahu buat orang lain buat air, orang kita tak. Kita tak tanya apa sebab tu. Ya orang tahu. Orang dia tak tahu. Tak juga. Dia orang kampung situ lah. Sudah hari ni orang kampung lain mari. Kampung situ tak bagi tadi tak tahu cerita lah. Tu dah tak. Tapi dia minat Quran.
Ha? Dia tanya gambar. Dia pandang ni. Dia kelas status standard orang kampung. Dia jenis tak nulis dia kurang. Bahagian nak dengar cakap. Jadi kita kelas tu kita tak macam tulis. Tengok kecenderungan tu bahagian nak dengar saja. Kita bagi dengar. Hak kelas lain tu bahagian tulis. Dia jenis orang kampung jenis kata. Kita tengok fashion tu jenis. Tak ada nulis dah. Langsung nulis tak ada nulis. Dia tak ni, dia tak lagi. Bahagian dengar saja. Kita bagi dengar saja. Buat jangan tak dengar langsung. Kita cara orang dengar lain kita buat. Cara orang mengaji lain. Jadi tengok ayat dia, tengok ni. Kalau Allah berminat kepada dia, dia akan keluar. Tapi Allah tak berminat. Allah takut, surah takut ni tak buat dia keluar. Ha. Allah tak tahu tak minat dia. Jadi ni ayat kena faham tajuk takut ini. Kita rasa kita tak minat. Bukan kita tak minat, Tuhan tak minat kita. Ayat ni. Asal kalimah ba'asa. Ba'asa ni makna dia berangkat. Angkat kaki pergi. Tapi Allah tak suka sebab apa? Sebab sifat munafik dia tu. Tak, macam nak tauhid, tak tauhid. Jadi surah takut ni Tuhan buat tak pergi. Kita rasa kita tak segi. Tuhan tak segi. Jadi sabata ni makna dia menahan. Sabata ni makna menahan. Lalu Allah tahan dia. Allah tahan dia, tahan gi. Dia makna tajuk ni gi untuk susah akhirat susah dunia untuk akhirat orang lain. Macam mengaji sama juga untuk susah diri sendiri. Untuk senang akhirat. Susah dunia kita untuk akhirat kita. Kan? Hak ni susah dunia kita untuk akhirat orang lain ni. Tajuk ni. Kalau mengaji ni susah dunia kita untuk akhirat kita. Jadi jangan salah faham pula. Bukan Tuhan zalim, kita zalim. Mana dalaman kita yang berbelah bagi dengan akhirat tu Tuhan tak, jadi Tuhan tak berkenan. Tuhan tak berkenan nak bawa, nak heret kita pergi. Lalu dikatakan secara takwini. Qila, dikatakan secara takwini. Duduklah kamu bersama orang duduk. Uqudu ma'al qa'idin. Duduklah saja kamu, jangan mari kelas bersama orang tak mari kelas. Uqudu ma'al qa'idin. Ni secara takwini. Kita rasa malah lagi kelas. Kita rasa kita malah lagi kelas. Tapi sebenarnya takwin ni Allah tak rasa kita pergi kelas. Sebab Allah tak berkenan dengan dalaman kita. Rasa berbelah bagi dengan dunia dengan akhirat. Tak rasa. Lepas tu kadang-kadang mantak kena paksa. Kan? Bila kita belah bagi, macam saya dunia lagi, Tuhan pun tak berkenan kita. Tuhan buat kita ni jadi tak segi. Dari sudut luaran, kita tak segi. Bisikan setan. Ayolah, memanglah. Tu tapi ni memang bisikan setan. Sudut luaran tu kita tak segi. Mana lagi kalau macam halangan kita lain, jangan berasa. Kan ni kita ni bukan halangan. Kita tak ada sebab apa. Tak segi. Mana kita kena faham? Tajuk ni bukan Allah kata duduklah. Okey, beres. Bukan macam ada Allah sebut ada rumah nak. Ada rumah nak. Okey, bukan apa ni. Mana ada seruan tu? Uqudu ni bukan amrullah. Bukan. Seruan takwini, bentuk takwini. Macam Allah kata kepada apa tu? Takwini kepada apa? Jadilah kamu kera yang hina. Bukan kita nak jadi kera, mana boleh. Benda takwini. Jadi keadaan ni kadang-kadang di bawah kekuasaan Allah. Allah boleh buat kita rajin ngaji, Allah buat kita malah ngaji. Rajin malah ngaji ni mungkin berpunca daripada dalaman kita. Ha? Kita malah ngaji Allah lagi. Allah yang tak nak kita.
Jadi jangan faham pula seolah macam Allah taksir kita Tuhan zalim tak. Dia kita buat ni. Tak makna kalau orang jenis lagu ni Tuhan buat lagu ni. Dia tepuk belah tangan. Mana Tuhan kita tepuk sebelah tangan. Kalau kita tepuk sebelah tangan, Tuhan bawa kita pergi. Kita nak Allah, Allah nak kita. Allah nak kita, lepas tu kita nak juga. Tuhan buat pergi. Kalau kita macam tak apa mana, Tuhan buat tak pergi. Kita rasa kita, hakikat ada Tuhan. Tapi atas kita juga. Atas kita juga. Kalau kita tahu sebelum ni. Sebab apa? Faham? Ragu-ragu. Kalau jenis lagu tak apa mantap mana ni, gi juga bukan menambahkan kekuatan. Jadi beban pula bagi orang Islam dalam perang. Lau kharaju fikum, kalau mereka keluar juga bersama kamu, mazadukum, tidaklah mereka tambahkan kepada kamu illa khabala, melainkan kerosakan. Melainkan kerosakan. Kekacauan. Buat kacau. Wala awda'u, dan mereka akan bergegas maju. Masuk celah-celah kamu ni, khilalakum, mengadakan kekacauan di barisan. Yabghunakumul fitnah. Lepas tu orang munafik ni kecek banyak. Kan? Kecek banyak. Kadang-kadang kalau terpengaruh dengan percakapan mereka ni, jadi lemah semangat jadi. Wa fikum, dan di antara kamu ni sama'una lahum, jadi pendengar setia kepada mereka. Orang beriman ni beriman dah, tapi bila dengar macam orang munafik ni jadi terganggu sikit. Jadi bukan datang buat pertolongan, buat gangguan. Sama'una lahum. Sama'un ni jadi dengar, terima. Wallahu alimun bizzalimin. Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah. Ketua kelas kita ni dia kena accident, tak parah sangat lah. Dia buka ni, dia kirim kita untuk lagi share terus sikit. Tadi aku rasa baru lagi, tapi dia balik daripada Pasir Putih. Kereta baiki kereta bawa dia tu naik sekali, bukan dia bawa, pemain kereta tu bawa sekali dengan dia lah accidentnya. Dalam laptop. Ha? Motor pelarang. Kereta.